Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nukabbiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Amma ba'du. Semati muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi Sesuatu Tuan Kuasa, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan, memanjatkan setinggi-tinggi syukur pada Allah kerana dengan limpah kurnia, izin, inayah, taufik, hidayahnya, maka kita dapat meneruskan lagi pengajian daripada kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lupa. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini diberi manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya nak pinjam kitab pakcik boleh? Saya punya kitab ni ada muka surat dia terlekai. Saya masuk dalam kitab satu lagi, tertinggal kitab dalam kereta kat situ kan. Nanti saya pulang balik ni. Okay. Sini okay. Baik, pinjam Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hazim daripada Ibn Umar. Itulah. Abu Hazim daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Umar, bagaimanakah kau, hai Umar, jika didatangi oleh kedua malaikat yang akan mengujimu di dalam kubur? Jadi satu hari Rasulullah SAW tanya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar ni Umar Faruq, terkenal sebagai orang yang sangat berani. Kalau Sayyidina Hamzah gelaran dia Asadullah, singa Allah. Sayyidina Umar Al-Faruq, orang yang memisahkan antara hak dan kebenaran. Sayyidina Umar dia tak ada peluang untuk orang nak ambil campur, untuk lebih-lebih kurang ke, campur ke, tak apalah, sikit-sikit, tak ada. Dia akan pisahkan benda hak betul, betul, salah, salah. Dan Sayyidina Umar ni sangat berani, sehingga ada riwayat menyatakan bahawa Sayyidina Umar ni kalau kata syaitan bertemu dengan Sayyidina Umar kat jalan, lari syaitan. Sebab ketegasan Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi Rasulullah tanya pada Sayyidina Umar, hai Umar, jikalau kamu ni didatangi oleh dua malaikat
Dua malaikat ini yang mana dia nak menyoal kamu, menguji. Ini maksudnya nak soal lah. Menguji ni maknanya kita selalu sebut, kita tak katalah ujian, kita tak kata kita kata soal. Soal mungkar dan nakir, soal dalam kubur. Hei Omar, apabila dua malaikat datang mengujimu, nak soal kamu di dalam kubur, iaitu mungkar dan nakir, kata Rasulullah. Hitam keduanya kebiru-biruan, siung keduanya mengguris bumi. Warna malaikat tu blue black, hitam kebiru-biruan. Maknanya rupa malaikat tu pun, hak tukang soal tu pun, ya Allah, hitam ni kira menakutkan lah. Kan? Tuan-tuan kalau rajin pergi belah-belah KL tu dekat taman apa, Phoenix, Taman Phoenix, situ banyak mak black. Saya dulu duduk Alam Damai. Alam Damai dekatlah dengan Plaza Phoenix. Bukan Plaza Phoenix, taman apa nama Allah, salah satu nama mak lupa pula. Situ banyak mak black. Orang hitam, awang hitam kita kata. Situ pun polis memang selalu buat rush, selalu kerap bergaduh. Situ tu kawasan bank, ada Maybank situ. Allah Rabbi, saya kalau nak pergi kawasan bank situ ni, kita rasa risau. Geng-geng tu ramai, dia buatnya dia pau kita kan, tak boleh buat apa. Jadi Nabi kata malaikat yang datang tu nak tanya pada kamu ni, hitam kebiru-biruan, siung ni gigi lah, keduanya mengguris bumi, panjang, sedangkan rambut keduanya sampai ke tanah. Tu bayangan dia lah. Dan suara keduanya bagaikan petir yang dahsyat. Kita dengar petir macam mana? Kalau duduk dalam rumah, Allah, lega biasa duduk dalam rumah. Tapi kalau duduk kat luar ni, Allah, takutnya petir. Dan matanya bagaikan kilatnya menyambar. Lalu Umar bertanya, ya Rasulullah, adakah ketika itu saya cukup sedar? Ya Rasulullah, waktu tu aku ni kira sedar ke ataupun macam mana? Waktu tu aku ni kira sedar tak waktu tu? Ataupun aku ni macam mana keadaan aku ya Rasulullah? Bila nak menjawab soalan mungkar dan nakir tu, adakah aku ni dalam keadaan mamai ke, sedar ke, tak sedar ke? Ditanya. Sebab kita kan hidup selama ni kita sedar, lepas tu kita mati. Jadi macam mana ya Rasulullah keadaan aku? Adakah aku seperti sekarang ni, boleh bercakap, sedar? Jawab Nabi SAW, ya. Maknanya sama macam mana dalam kubur, macam mana kita hidup. Kita boleh bercakap, kita boleh dengar, kita boleh tengok, kita rasa sakit. Tu yang ada pukulan daripada malaikat tu. Sakit dah ya Allah. Tu yang ada kubur menyempit, sehingga bertemu tulang belulang. Dalam hadis kata, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, sebab nak merasakan liyaquzul azab, untuk merasa kan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jawab Nabi, ya. Lalu berkata Umar, jika demikian, maka saya selesaikan keduanya dengan izin Allah. Tu dia, hebat Sayyidina Umar. Dia kata apa? Kalau betul Rasulullah kata aku sedar, datang dua malaikat, tak ada apa Rasulullah, aku selesaikan dia. Hebat Sayyidina Umar. Dia kata apa masalah? Apa aku jawab soalan? Memang betul-betul tuan-tuan, kalau ikutkan betul-betul, kita dengan malaikat, walaqad karramna bani Adam.
Allah sebut dalam Quran, walaqad karramna bani Adam. Anak Adam ni, Bani Adam ni sebenarnya lebih mulia daripada malaikat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insan ni, manusia ni, sebaik-baik kejadian kalah malaikat. Malaikat kerja dia satu je, dia tak ada nafsu malaikat. Orang kata baik macam malaikat, Allah memang baiklah, tak ada nafsu. Nak tahu betul-betul orang ni baik tak baik, contoh kena ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah kata ahasiban nas, adakah manusia boleh mengira ayyaqulu amanna, boleh cakap aku beriman wa hum la yuftanun, dalam keadaan dia tidak diuji? Malaikat tidak diuji, tuan-tuan. Malaikat tak diuji, malaikat tak ada nafsu, malaikat kerja dia satu je. Kalau ibadat berdiri-berdiri je, kalau sujud-sujud je, rokok-rokok je. Malaikat tak makan, tak minum. Malaikat tak ada cerita malaikat kena menikah, kena kahwin, tak ada. La ya'suna Allah ma amaru ma yaf'aluna ma yu'marun. Tu sifat malaikat. La ya'suna Allah, tak akan maksiat pada Allah, tak akan engkar pada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat kerja dia pagi petang siang malam, ikut apa yang Allah suruh. Sallallahu Muhammad. Lepas tu kalau manusia boleh jadi orang baik, manusia boleh taat pada Allah, hebat. Tuan-tuan dirahmati Allah, itulah baik macam malaikat. Itu sekadar perumpamaan, maknanya baiknya lah, ikut je lah. Orang putih pun kata like an angel, kan? Macam malaikat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak pelik Sayyidina Umar, dia kata tak ada masalah, malaikat nak tanya. Allah muliakan Nabi Adam. Bila malaikat tanya kan, bila Allah nak cipta Nabi Adam, malaikat tanya. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Buat apa ya Rabb? Atajalu fiha man yufsidu fiha, mereka ni akan buat kerosakan. Wa yasfiku dima', mereka ni memang akan kerja tumpah darah, kerja bergaduh. Ni memang kerja manusia. Ni semua nak bergaduh, berniaga bergaduh, kerja bergaduh, politik tak payah cakap lah, memang bergaduh saja. Sampaikan institusi agama, ustaz-ustaz pun nak bergaduh. Itu kata malaikat, wa yasfikun dima' wa nahnu nusabbih, kami dah bertasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah jawab apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada apa yang kamu tak tahu. Kemudian apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah bukan benda penting betul, bukan benda besar pun. Allah ajar Nabi Adam nama-nama. Wa 'allama Adam al-asma', nama-nama semua sekali. Ini hajar batu, ini syajarah pokok, ini ma'un air. Thumma aradahum 'ala al-malaikah, tanya kepada malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'iha, tolong bagi tahu nama-nama ni.
Apa jawab malaikat? Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah, malaikat surrender. Subhanak, maha suci engkau, la ilma lana, kami ni tak ada ilmu, illa ma 'allamtana, mereka kau ajar aku ya Rabb. Surrender malaikat. Tu kata Sayyidina Umar, Allah, malaikat nak tanya, dia tanya soalan, sekarang aku tanya dia balik pun tu. Itu Sayyidina Umar boleh ya. Kita tu takut nampak malaikat, takut dah. Apa kata Sayyidina Umar? Aku bereskan, aku selesaikan keduanya. Tapi kata Sayyidina Umar, dengan izin Allah. Dia tak sombong lah. InsyaAllah dengan izin Allah aku selesaikan keduanya. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Sayyidina Umar seorang yang mendapat taufik. Nabi puji, oh hebat Sayyidina Umar, orang yang dapat taufik. Sayyidina Umar ni hebat. Tuan dirahmati Allah SWT. Rasulullah pernah tanya Sayyidina Umar, kamu Sayyidina Umar sembahyang witir waktu bila? Mula Nabi tanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, kamu sembahyang witir bila? Aku sembahyang witir lepas Isyak. Lepas Isyak, pas sembahyang Ba'diyah, saya sembahyang witir. Takut tak sedar ya Rasulullah. Umar pula, wah saya sembahyang witir selalu hujung Rasulullah. Sebelum subuh, habis qiyamul lail, habis tahajud, saya tutup dengan witir, kemudian tak lama subuh. Rasulullah kata, Sayyidina Abu Bakar seorang yang amat berhati-hati. Mana boleh? Sembahyang witir lepas Isyak boleh, tak ada masalah. Kita bulan Ramadan lepas tarawih kita boleh buat tiap-tiap hari. Habis Ramadan dengan witir-witir habis. Nak buat satu rakaat pun tak boleh. Itu masalah kita. Tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar, Rasulullah kata Sayyidina Umar orang yang hebat. Jadi orang yang kuat iltizam, kuat semangat. Dia boleh confident, macam mana pun dia mesti bangun. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, ini kelebihan para sahabat. Cuma Imam Abu Lais dia bawa masuk kisah ni nak cerita kepada kita, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bahawa dahsyatnya cerita dalam kubur. Malaikat yang datang, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, rupanya dalam keadaan biru, hitam kebiruan, rambut panjang, giginya mengerikan. Inilah dahsyatnya cerita di dalam kubur. Baik, kita masuk hadis yang seterusnya. Imam Abu Lais As-Samarqandi berkata, saya telah diberitahu oleh Abul Qasim bin Abdul Rahman bin Muhammad Asy-Syabazi dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin yamut illa walahu khuwarun." Ma min mayyitin yamut, tak ada mana-mana orang yang mati illa walahu khuwar, melainkan ia akan mengeluarkan suatu dengkuran ataupun suatu suara ataupun satu jeritan. Yasma'uhu kullu dabbah, yang mana jeritan orang yang mati ni akan didengari oleh semua kullu dabbah, semua yang melata di atas muka bumi. Kullu dabbatin indahu illal insan, kecuali manusia. Yang lain semua dengar bunyi orang mati. Kita ni tuan boleh dengar waktu hidup je, tapi lepas kawan tu dah meninggal,
kita tak dengar pun. Sebab tu saya pernah tegur Tok Adi dalam tanah kubur kan? Tok Adi dalam cerita tanah kubur, lepas dia dah ke bumi, Tok Adi dengar suara dalam kubur, no, that's not right, that's against hadis Rasulullah SAW. Kita tak boleh dengar. Jangan kata kita, sahabat tak boleh dengar. Yang boleh dengar hanya Rasulullah. Nabi berjalan dengan sahabat, Nabi kata inna lahuma la yu'azziban. Dua kubur ni Nabi kata tengah kena azab. Sahabat tak dengar. Kalau sahabat lagi mulia tak dengar, Tok Adi nak dengar? Tak dengar lah Tok Adi. Itu berlakon cerita. Cerita berlakon ni tuan-tuan, kadang-kadang dia tak rujuk. Dia buat cerita orang sakit masuk hospital pun kadang-kadang banyak doktor komplain kan, buaya tang ni, buaya tang ni, apa-apa semua tak betul, cara letak wire tu tak betul. Sama juga dalam bab agama pun banyak tak betul, banyak tak betul. Baru ni viral ustaz berlakon dengan artis. Allah ustaz pun ustaz berlakon dengan artis, duk dialog sayang-sayang, ayu sayang-sayang. Allah, tak comel lah macam tu. Kita nak dakwah tuan-tuan, jangan kita terikut pula cara orang, biar orang ikut cara kita. Arkam dakwah dalam disko pakai jubah, masuk disko Arkam nyanyi Ustaz Asri arwah, Tuhan memanggilku tidak menyahutnya, Tuhan memanggil aku, ku sahut sekali segala, itulah diri aku, belum jinak dengan Tuhan. Dia menyanyi dalam disko kan. Waktu tu yang jadi host Zainal, kalau tak silap saya, Zainal nyanyi lagu Hijau. Bumi yang tiada rimba, bagai tiada nyawa. Tu Zainal tu. Dia jadi host dalam disko. Masuk disko pakai serban, pakai jubah baru betul. Ini kalau kita masuk disko, kita pun pakai seluar jin, kita jadi jin. Kita nak dakwah, pak kita pula membenar dan mengiyakan seolah-olah tak ada salah. Tak tepat kaedah. Ijtihad salah. Bagi saya ijtihad ustaz tu salah. Cerita berlakon ni tu banyak benda tak betul kan. Tok Adi boleh dengar suara dalam kubur. Nabi SAW kata, ma min mayyitin yamutu illa walahu khuwar. Ya, orang mati ni memang ada bunyi, cakap, yasma'uhu kullu dabbah, semua yang melata dengar, illal insan, kecuali manusia. Rasulullah kata apa? Falau sami'ahu la sa'iq. Manusia kalau dengar, dia akan pingsan. Pingsan manusia, dia tak boleh dengar suara. Fa idzan talaqa bihi ila qabrih, waktu dia nak dibawa ke dalam ke kubur dia. Fa in kana salihan, kalau dia tu orang saleh, qala, maka Rasulullah Sayyidina Muhammad, dia akan bercakap. Orang yang dah mati ni, kalau dia orang saleh, waktu dia nak dah mati, waktu nak bawa ke kubur, kalau dia orang saleh, dia orang baik, dia akan cakap, ajilubi, 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 cepatlah, cepatlah, cepatlah. Dia bercakap.
Kita tak dengar lah tuan-tuan. Kalau kita dengar nombor 1 lompat Tok Imam. Kan? Tok Imam lagi baca talqin balik. Berapa Tok Imam balik? Allah, dia kata hantu tu. Mayat cakap. Kita tak dengar. Ajilubi, dia kata, lau ta'lamuna ma amami. Kalaulah kamu tahu apa yang ada di depan aku, laqaddamtumuni. Kamu mesti akan cepat-cepat. Anda orang jenazah lambat lah. Semalam guru saya, almarhum sahibul fadilah, almarhum Ustaz Abdul Malik Abdul Manaf, kembali ke rahmatullah, petang lebih kurang jam 5 dapat berita 2 pagi masuk ke bumi. Ini cepat, kira cepat lah. Dia ni kan ada prosedur hospital, cek covid tak covid, jadi panjang lah. Tapi kira 2 pagi settle. 2 pagi pun ramai tuan. Al-Hafiz, mesti Tok Imam kita ni ustaz. Tok Imam kita ni kenal guru dia dulu di Darul Quran. Guru saya juga. Kira cepat lah, 4 pagi, 2 pagi, 4 petang, 5 petang, 2 pagi. Ada orang kadang-kadang 2 hari, 3 hari tuan-tuan. Kalau memang terhalang, contohnya meninggal dekat luar negara macam Al-Fadil, almarhum Ustaz Fadli Al-Yamani, China tak izinkan ke bumi kat sana. Dia pun tanah pun tak cukup, dia meninggal kat China. China tanah pun tak cukup, dia tak bagi, dia suruh bawa balik. Nak bawa balik tu banyak dia punya prosedur, kos dia banyak. Jadi tak silap saya dekat 3-4 hari jugalah baru boleh sampai Malaysia, baru boleh ke yang tu tak ada arah, tak boleh buat apa. Kalaulah dia orang saleh, kita lambat-lambatkan, dia akan bercakap ajilubi, ajilubi, cepatlah, cepatlah. Lau ta'lamuna ma amami minal khair, kalaulah kamu tahu apa yang kebaikan yang ada di depan aku, yang sedang menunggu Allah bagi ke aku, laqaddamtumuni, mesti kau akan cepat-cepat. Mesti kau akan cepat-cepat uruskan aku. Tuan-tuan, kadang-kadang banyak dalam masyarakat kita ni tuan-tuan, waktu dalam hadis Rasulullah kata kebumikan di mana tempat dia meninggal. Tuan-tuan, apa yang Nabi sebut ni tuan-tuan, dia tak akan melainkan ada keistimewaan. Tuan-tuan kena faham macam tu. Nabi kata kat mana dia mati, kat mana dia meninggal, afdal ke bumi di situ. Walaupun Nabi tak hurai why, kenapa, tapi saya yakin, percaya tuan-tuan, mesti ada something. Boleh jadi disebabkan asbab kita ikut cakap Rasulullah, si mati mendapat rahmat di dalam kubur. Okay? Sebab ikut cakap Rasulullah tu, dia ginilah Tok Guru kan. Tak baik, kita ambil contoh di Mekah. Tok Guru kata kita pergi Mekah ni, kalau nak melontar dia ada waktu afdal, tapi saya nasihat jangan pergi waktu afdal, ramai, bahaya, boleh jatuh, boleh kena rempuh. Tu ingat tahun 2000 berapa, 2014 ke apa,
Yang dua kejadian besar, kren jatuh, patu rempuhan. Dulu sekali dekat Terowong Muasim tu, zaman saya budak-budak, saya ingat lagi kecil pun kena rempuh juga. Yang 2014 kata tak silap, ada orang Malaysia kalau tak silap meninggal seorang. Dia nak ambil waktu afdal, tak apalah, tu dah sampai ajal dia. Tapi pihak tabung haji memang kata jangan, waktu tu jangan, mesti ada sebab. Tak apalah kita tak dapat waktu afdal, tak apa, tapi safety first. Waktu tu tuan-tuan, ijtihad ulama, afdal dia bukan waktu tu, afdal dia sudah jadi waktu lain. Nabi SAW bercakap tu betul lah, tapi ijtihad ulama itu lebih yang sesuai dengan zaman hari ini. Tapi nak katanya tuan-tuan, bila ustaz, tok guru ataupun mutawif cakap macam tu, mesti ada sebab. Rasulullah kata, kalaulah mati ke bumi kat dekat tempat, mesti ada sebab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Tapi kadang-kadang kita, yelah, nak kata salah tu tak salah. Kita nak bawa balik kampung juga dekat dengan, saya pada pandangan saya itu tak apalah dia nak buat, cuma nanya ke jenazah. Dia bercakap ni, lau ta'lamuna ma amami minal khair, kalaulah kamu tahu apa kebaikan yang ada pada aku, laqaddamtumuni, kamu akan cepat-cepat, tak akan tangguh-tangguh. Dia dah tak kisah dah tuan-tuan kat anak. Orang baik mati ni tuan-tuan dan dapat nikmat, dia dah tak peduli dah. Dia tak peduli dah. Anak ke bini ke apa, tu bidadari duk tunggu nikmat syurga, nikmat dalam kubur jauh. Kan kita minta dalam doa, Allahumma abdilhu daran khairan min darih, ya Allah tukarkan dia rumahnya lebih baik daripada rumahnya, wa zaujan khairan min zaujih, lebih baik daripada pasangan dia, kan? Lebih baik daripada apa yang ahlan khair, apa tu, Allahumma abdilhu daran khairan min darih, wa zaujan khairan min zaujih, wa ahlan min khair min ahli, ahli yang lebih baik daripada ahli keluarga dia sendiri. Allahumma adkhulhul jannata mal abrar, masukkan dia bersama dengan orang-orang yang abrar. Memang kita minta macam tu, tiba-tiba dia dah dapat, kita yang melewat-lewatkan, menangguh-nangguhkan. Itu belum lagi cerita VVIP. Oh, lagi lambat. Pula orang nak melawat pula. Okey. Itu cerita orang saleh mati. Memang dia nak cepat-cepat untuk masuk ke dalam syurga. Untuk mendapat nikmat dalam kubur. Wallahu taala a'lam. Saya dipahamkan tuan-tuan ada majlis kan lepas ni kan. Jadi saya tulis sini. Hari ni berapa bulan? 21 bulan 5 22. Yalah musim raya ni tuan-tuan dah boleh mula kuliah pun alhamdulillah. Okey. Jadi tuan-tuan, saya ambil kesempatan untuk ucap selamat hari raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin, silap dan salah saya mohon diampunkan sepanjang saya mengajar di sini. InsyaAllah kita akan sambung hadis ni pada bulan hadapan. Dan siapa yang berminat, saya ada buat madu tuan-tuan, madu Naurah. Madu ni kita ada lab test, kita ada makmal yang menunjukkan asli dan 100% comply. Ada seorang pakcik tanya, Ustaz, madu Ustaz ni pakcik ada kencing manis boleh makan? InsyaAllah boleh, InsyaAllah. Sebab kita punya bacaan sukrus 0.0001, gula kosong, tak ada. Jadi 100% asli. Ramai orang kata madu dia asli, tapi madu kita ni ada bukti saintifik, makmal. Okey,
Kita masih lagi harga promosi. Sebenarnya harga dia ni 170. Hari ni kita bagi 50 saja. Siapa berminat dia dapatkan di kereta. Madu 50, minyak angin macam biasalah. Minyak angin ni tuan-tuan, baru ni saya bagi hadiah kat seorang sahabat, ada gangguan sihir. Dia sapu-sapu terus menggigil tuan-tuan. Menggigil, menangis, menjerit. Menunjukkan dengan izin Allah, orang yang ada gangguan yang akan cepat kesan dia. Harga dia RM12. Madu, mandian bidara RM50 dan juga zam-zam. Sudah boleh dapatkan semua di kereta. Siapa tak bawa duit, tuan-tuan boleh transfer selepas pada ni. Yang baik dari Allah, tak baik silap dan salah saya. Aqulu qali hadza nastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam.